Dapatkan hadiah wang tunai terkumpul RM10,000 Malaysia sepanjang siaran langsung bersama kami mengikut terma dan syarat. Kita jumpa nanti. Bersama saya Azrin Arif dalam rentasan berita edisi 792. Antara paparan utama. Apa khabar Kampung Baru? UMNO dan Bersatu benci tapi rindu. Projek Kedah Bina Darul Aman, mana pemuda PAS? Vaksin COVID-19, Malaysia tetap ketinggalan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Abdul Samad membidas Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa mengurangkan jumlah agensi pihak berkuasa tempatan PBT di bawah kementeriannya. Khalid berkata Anwar telah mengurangkan skop kementeriannya dengan tidak lagi menguruskan Pelan Malaysia dan Jabatan Lanskap Negara. Dua perkara berkenaan telah diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT yang sudah pun mempunyai beratus PBT yang perlu diselia. Kementerian Wilayah akhirnya jadi kementerian yang jaga hanya 3 PBT iaitu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL, Perbadanan Putrajaya dan Perbadanan Labuan. 3 PBT bawah satu kementerian ini tak ada fungsi peringkat nasional berbanding KPKT yang menjaga 100 lebih PBT. Dia serahkan Jabatan Lanskap Malaysia kepada KPKT dan dia tinggal jaga dengan 3 PBT sahaja. Dia menteri sangat malas. Ini sangat demoralizing bagi kaki tangan kementerian yang mana mereka lihat tugasan mereka telah dikecilkan, katanya dalam satu sidang media di bangunan Parlimen. Mengulas mengenai pembangunan Kampung Baru, Khalid mendakwa Anwar tiada perancangan yang serius untuk membangunkan kawasan tersebut. Bekas Menteri Wilayah itu turut mempersoalkan berhubung perbelanjaan tahunan berjumlah RM3 juta yang diperuntukkan untuk Kampung Baru tetapi kawasan berkenaan tidak dibangunkan. Bila dia ambil alih, kita balik kepada asal. Tak ada perancangan secara serius nak bangunkan Kampung Baru. Belanja RM3 juta setahun tetapi tidak membangunkan kawasan itu. Ini mengecewakan, tegas Khalid. Ingat lagi tak, sebelum ini Kerajaan Pakatan Harapan mahu membangunkan semula Kampung Baru, membabitkan pengambilan tanah dari lebih 5,300 pemilik dengan harga RM1,000 untuk satu kaki persegi, iaitu RM850 tunai dan RM150 saham SPV. Namun, Khalid diperlekeh oleh tak lain tak bukan Setiausaha Agung UMNO Anwar Musa dengan ciapan di Twitter pada 22 September 2019. RM850 satu kaki persegi bukan nilainya tanah di Kampung Baru. Undang-undang memberi hak bagi pemilik mendapat harga pasaran. Kampung Baru adalah kawasan yang sudah dibangunkan lah bro. Semua prasarana tersedia, kenapa nak diskriminasi? Yang beli bukan swasta tapi kerajaan. Khalid menjawab tweet tersebut menerusi ciapannya, RM3,000 satu kaki persegi sekitar KLCC adalah harga telah dibangunkan dan tiada sekatan pemilikan. RM850 sekaki persegi di Kampung Baru atas sebab syarat pemilikan hanya Melayu dan belum lagi dibangunkan. Lepas dibangunkan akan naik. Pemilik digalakkan beli rumah baru di Kampung Baru dengan duit diperolehi. Malaysia Gazette pada tarikh yang sama memetik Anwar sebagai berkata bahawa Khalid seperti berkokok sebelum bertelur. Kenapa Jom Channel mengungkit isu pembangunan Kampung Baru? Kerana kerajaan Tebuk Atap membisu 1,000 bahasa setelah mendakwa tidak mampu membayar RM1,000 sekaki persegi kerana kononnya tiada sumber RM7 bilion. Ke mana perginya RM7 bilion itu dari perbendaharaan negara? Bukan hanya kerajaan Perikatan Nasional berkokok dengan ekor bergeluman tahi, malah setelah riuh berkokok, tiada sebiji telur pun yang kelihatan. Kerajaan Tebuk Atap ini telah meluluskan RM7.184 bilion perbelanjaan tambahan untuk penyusunan semula beberapa kementerian ekoran pembentukan Kabinet Saiz XXXL Tan Sri Muhyiddin Yassin.
Sedangkan jika tiada perbelanjaan tambahan sebanyak 7.18 bilion ringgit itu, kerajaan Tebuk Atap akan memiliki 7 bilion ringgit untuk pembangunan kampung baru. Kerajaan Tebuk Atap ini mampu membiayai Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa sebanyak 85.5 juta ringgit dengan baju baharu dipanggil JCOM, tetapi lupa penduduk Melayu kampung baru. Justru tidak keterlaluan jika Khalid menggelar Anwar menteri yang sangat malas. Malas sehingga mengabaikan nasib orang Melayu kampung baru. Inikah caranya Perikatan Nasional Membela Melayu yang kononnya diancam oleh Pakatan Harapan. UMNO Selangor memberi amaran kepada Parti Pribumi Bersatu Malaysia bersatu supaya tidak mengganggu kawasan yang dimiliki parti itu pada pilihan raya umum ke-15 akan datang nanti. Bagaimanapun, pengerusi UMNO Selangor Tan Sri Nur Omar berkata UMNO akan mengelakkan pertembungan dengan PAS. Menurut beliau, Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi dan Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang sudah diberitahu mengenai keputusan tersebut di Selangor. Katanya kalau Bersatu cuba hendak mengganggu kawasan UMNO, pihaknya tiada pilihan lain melainkan terpaksa melawan parti sepihan itu. Beliau mengulangi pendirian UMNO yang hanya mengiktiraf muafakat nasional yang dimeterai dengan PAS. Mengulas mengenai hubungan UMNO dan Bersatu, Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berkata, pendirian UMNO dan Bersatu adalah saling membenci antara satu sama lain. Bersatu kini menjadi kerajaan atas ihsan UMNO. Namun, kata Mujahid, Bersatu mahu membunuh UMNO dan mengambil alih tempatnya. Malah, tambah Mujahid, pendirian Bersatu lebih teruk apabila ia menggunakan kuasanya sama ada memujuk melalui jawatan atau mengancam dengan tindakan undang-undang terhadap pemimpin UMNO. Ahli Parlimen Parit Buntara itu turut merujuk kepada titah Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah yang tidak berkenan dengan sikap UMNO mahupun Bersatu. Ketika istiadat pelantikan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Perak, Datuk Sarani Muhammad sebagai Menteri Besar negeri itu yang ketiga, Sultan Nazrin bertitah secara sinis terhadap sejarah yang berlaku di negeri tersebut. Tetapi perkara ini bukanlah sejarah yang mahu dibanggakan. Perkara yang berlaku akan tercatat dalam sejarah sebagai cerminan kegagalan dan bukannya kejayaan titah baginda. Sultan Nazrin juga bertitah supaya pemimpin tidak menawarkan sogokan atau ugutan untuk membina kekuatan diri. Doa rakyat yang merasakan diri mereka teraniaya tidak ada dinding untuk dimakmurkan ilahi. Janganlah rakyat dianiayai kerana dipengaruhi emosi berdendam dan pemikiran politik yang jumud, titah baginda. Begitulah sinisnya titah Sultan Nazrin kepada gerombolan Tebuk Atap yang tidak berhenti-henti merebut jawatan dalam suasana rakyat sedang menderita. Justru apa yang harus dilakukan oleh pemimpin pembangkang ialah untuk mengambil kesempatan terhadap kepincangan hubungan antara UMNO dan Bersatu. UMNO yang nampak seperti benci tetapi rindu. Pemimpin pembangkang tidak wajar menyalahkan Pakatan Harapan yang telah dirampas kuasa yang diperolehi menerusi mandat rakyat, kata Mujahid. Dalam hubungan ini, Jom Channel bersetuju dengan Mujahid bahawa tidak munasabah untuk menukar pucuk pimpinan Pakatan Harapan yang hanya kerana undi 108 yang didapati semasa menolak belanjawan 2021 baru-baru ini. Sedangkan tak kala diberi peluang menolak belanjawan 2021 di peringkat jawatan kuasa untuk menunjuk komitmen terhadap agenda reform, gerombolan yang sama tidak kelihatan semasa undi belah bahagi. Ingatlah, UMNO dan Bersatu dikatakan saling benci-membenci. Tetapi di Sabah mereka bekerjasama untuk menumbangkan kerajaan warisan pimpinan Datuk Seri Syafiee Apdal. Jelas yang menyebabkan warisan hilang kuasa di Sabah bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim mahupun Pakatan Harapan. Berdasarkan gelagat pemimpin parti yang kononnya pembangkang ini, Jom Channel bertanya, tidakkah itu satu petunjuk yang jelas siapa sebenarnya rakan dan siapa musuh warisan? Siapa sebenarnya musuh DAP di Sabah dan Sarawak? Pengerusi Parti Bumi Putera Perkasa Malaysia, Putra Perak, Datuk Hamidah Osman meminta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, menyiasat menteri-menteri yang dikaitkan dengan perancangan untuk mengadakan rundingan terus projek pembangunan air di Kedah bernilai RM550 juta. Hamidah berkata laporan SPRM dibuat berdasarkan tularnya tangkap layar perbualan aplikasi WhatsApp antara Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Taqiyuddin Hassan dengan Menteri Kewangan, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Beliau mengesyorkan siasatan terperinci dilakukan kerana rundingan tersebut akan membabitkan individu-individu yang ada kaitan dengan menteri berkenaan.
Untuk makluman, Ibu kepada Zafrul merupakan pengarah bebas bukan eksekutif kepada Taliworks Corporation Berhad, manakala pengarah eksekutif di syarikat sama dilaporkan ada kaitan dengan anak lelaki Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Memandangkan projek ini sudah menjadi kepentingan awam, Putra menggesa SPRM menyiasat secara terperinci perkara itu serta mengambil tindakan tegas terhadap mereka terlibat jika wujudnya unsur penyelewengan atau salah guna kuasa. Katanya selepas membuat laporan di Pejabat SPRM Meru Raya, Ipoh, lapor Sinar Harian. Terdahulu, tular satu tangkap layar perbualan aplikasi WhatsApp antara Taqiyuddin Hassan dan Tengku Zafrul berhubung penglibatan Kedah Bina Darul Aman Berhad (BDB) dan cadangan penglibatan Taliworks Corporation dalam projek pembangunan di negeri itu. Kedah Bina Darul Aman Berhad (BDB) merupakan anak syarikat Kerajaan Negeri Kedah. Bagaimanapun, Setiausaha Politik Taqiyuddin Wan Rohimi Wan Daud berkata, perbualan berkenaan ditularkan dengan niat curang bagi membina persepsi negatif dan mencemarkan nama baik pihak berkaitan. Menurut beliau, Taqiyuddin ialah pemudah cara terhadap isu-isu berbangkit sama ada menerusi program, projek pembangunan antara kementerian, jabatan, agensi kerajaan persekutuan dan Kerajaan Negeri Kedah. Selain itu, tugasnya sebagai pengurusi bersama Menteri Besar Kedah berhubung pengurusan bencana dan yang diarahkan oleh Perdana Menteri dari masa ke semasa melibatkan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Kedah, katanya seperti dipetik Sinar Harian. Sementara itu, Pergerakan Wira Parti Bumi Putera Perkasa Putra pula bertindak membuat laporan polis terhadap projek rundingan terus bernilai RM550 juta yang tular. Dalam laporan tersebut, Polis Diraja Malaysia PDRM diminta menyiasat dakwaan berkenaan kerana ia menimbulkan persoalan terhadap integriti Kerajaan Perikatan Nasional. PDRM juga diminta mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang terlibat sekiranya tangkap layar perbualan dalam aplikasi WhatsApp itu adalah benar. Sekiranya benar, satu tindakan tegas perlu diambil ke atas Menteri Kewangan dan lain-lain yang terlibat. Namun, sekiranya tidak benar, pihak polis perlu mengambil tindakan tegas terhadap pendakwa kerana memfitnah dan menjatuhkan kredibiliti Menteri Kerajaan Malaysia, kata Ketua Pergerakan Wira Putra Nasrul Auli Hassan Abdul Latif di petik portal online suaramerdeka.com. Mari kita lihat beberapa fakta berikut. Menteri Besar Kedah Haji Muhammad Sanusi Mat Noor ialah Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Taqiyuddin Hassan pula merupakan Setiausaha Agung PAS. Dan yang paling mengejutkan, salah seorang daripada ahli lembaga pengarah Kedah Bina Darul Aman Berhad ialah Ketua Pemuda PAS Haji Khairin Nizam Khairuddin. Beliau memegang jawatan sebagai pengarah bebas bukan eksekutif syarikat tersebut. Sementara itu, Ibu Tengku Zafrul Raja Datuk Zaharatun ialah pengarah bebas bukan eksekutif Taliworks Corporation. Adakah ini semua kebetulan? Kepada tamu haji, Ketua Pemuda PAS ini riuh rendah menyuruh pihak pengurusan tamu haji meletakkan jawatan kerana kononnya gagal menguruskan institusi untuk umat Islam tersebut. Sedangkan mereka merupakan ahli profesional yang pakar dalam tadbir urus sebuah organisasi yang besar, bukan ahli politik seperti pemimpin PAS. Rakyat tidak akan menerima alasan kononnya perbualan aplikasi WhatsApp antara Taqiyuddin dan Tengku Zafrul itu telah dipetik di luar konteks. Ingatlah bahawa fitnah yang dilontar itu akan kembali ke muka sendiri. Thailand telah menandatangani perjanjian awal dengan firma pharmaceutical AstraZeneca untuk mendapatkan bekalan vaksin COVID-19, lapor Bangkok Post 27 November 2020. Dengan pemeteraian tersebut juga, vaksin tersebut kini boleh dihasilkan untuk pengeluaran tempatan menggunakan teknologi firma Britain Sweden itu. Perjanjian itu dibuat ketika AstraZeneca sedang bersiap sedia untuk melakukan percubaan global baharu setelah pengkritik mempersoalkan aspek ujian sebelumnya yang menunjukkan keberkesanan vaksin sehingga 90%. Menurut Bangkok Post, selain membekal vaksin untuk Thailand, AstraZeneca juga akan menyokong pengeluaran besar-besaran vaksin tempatan oleh firma pharmaceutical Siam Bioscience. Perdana Menteri Thailand, Jeneral Prayut Chan-o-cha berkata kontrak yang dimeterai itu untuk pembelian 26 juta dos itu memadai buat 13 juta orang, iaitu 2 dos vaksin diperlukan untuk setiap individu. Katanya kerajaan turut memperuntukkan dana penyelidikan dan pembangunan yang membolehkan Thailand menghasilkan vaksin dibangunkan secara tempatan oleh Universiti Oxford. Selain Thailand, AstraZeneca juga menandatangani perjanjian dengan Filipina untuk pembelian 26 juta dos vaksin. Itu yang berlaku di negara jiran kita, Thailand, pada bulan lalu.
Kini Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang baru sahaja menandatangani perjanjian dengan syarikat farmaseutical AstraZeneca bagi memperolehi 64 juta dos vaksin COVID-19. Kerajaan juga dalam proses rundingan akhir dengan Sinovac, CanSino dan Gamaleya bagi mendapatkan tambahan jaminan bekalan vaksin melebihi 80% jumlah populasi negara atau 26.5 juta. Katanya menerusi rakaman video berhubung perkembangan terkini isu itu yang disiarkan oleh Radio Television Malaysia RTM. Muhyiddin berkata melalui kesemua rundingan dan perjanjian yang telah dan akan dimeterai setakat ini, kerajaan akan membelanjakan keseluruhan 504.4 juta US dollar, kira-kira 2.05 bilion ringgit. Sementara Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khalid Jamaluddin terkial-kial menjelaskan isu berbangkit tentang kos vaksin COVID-19 yang ditanggung kerajaan. Thailand bersiap sedia menjadi pusat penyediaan bekalan menerusi syarikat Siam Bioscience yang berpusat di Bangkok. Pengarah Institut Vaksin Nasional Thailand, Nakorn Premsri berkata vaksin keluarannya akan menuju ke luar negara. Thailand akan memperoleh hanya 26 juta dos. Kami mungkin meminta lebih banyak, tetapi itu tidak akan menjadi sebahagian besar. Jadi mungkin lebih daripada separuh daripada itu, iaitu 200 juta dapat dieksport, katanya lapor VOA News 18 Disember lalu. Dalam surat niat yang kami buat bersama dengan Siam Bioscience, AstraZeneca, SCG dan Kementerian Kesihatan Awam, ia akan diedarkan di rantau ASEAN. Tambahnya merujuk kepada 10 anggota pertubuhan negara-negara Asia Tenggara, ASEAN. Rancangan AstraZeneca untuk menjadikan Thailand sebagai hub pengeluaran serantau adalah satu kebaikan bagi jiran-jiran negara itu, kata Dr. Khor Swee Keng, pakar kesihatan global dan perunding bebas kepada World Health Organization WHO yang berpusat di Malaysia. Dengan perjanjian ini, Asia Tenggara mempunyai jaminan bekalan vaksin yang lebih besar dalam perlumbaan global yang saat ini dikuasai oleh negara-negara kaya, katanya seperti dipetik. Menurut beliau lagi, pengeluaran vaksin di Thailand yang secara fizikal lebih dekat kepada negara-negara Asia Tenggara akan membantu dalam logistik. Katanya pengaturan ini dapat dimanfaatkan untuk kerjasama Asia Tenggara selanjutnya dalam pembuatan dan penyimpanan vaksin serantau. Justru Malaysia terus ketinggalan dalam bidang teknologi termasuk perubatan, walaupun Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi hanya 1/3 daripada Kementerian Tenaga, Teknologi Sains, Perubahan Iklim dan Alam Sekitar yang dahulu dipegang oleh Yeo Bee Yin. Itulah akibatnya apabila jawatan diberi kerana scheme of things bukan kerana kebolehan. Rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.